Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahukah anda 18% daripada wanita yang mengandung mempunyai kencing manis ketika mengandung? Ini sangat common. Ini sangat penting. Jadi saya Dr. Faizal Azmi, Dr. Sakit Puan anda pada hari ini akan membahaskan secara terperinci apa yang anda perlu tahu tentang kencing manis ketika mengandung dan cara menanganinya. Seperti biasa, sekiranya anda suka video ini, anda rasa anda bermanfaat daripada video ini, sila like, subscribe channel saya dan sebarkan, share dengan kawan-kawan atau teman-teman lain, lebih-lebih lagi kawan-kawan yang mengandung, supaya manfaat ini dapat dikongsi bersama. Jazakallahu khairan. Ada dua golongan yang perlu dibicarakan di sini. Golongan pertama adalah wanita yang mempunyai kencing manis sebelum mengandung. Golongan yang kedua adalah wanita yang mempunyai kencing manis hanya semasa mengandung. Jadi golongan yang kedua ini, wanita yang mempunyai kencing manis hanya sewaktu mengandung, kita panggil gestational diabetes mellitus. Jadi bila ia berlaku? Ia berlaku apabila badan kita tidak dapat mengeluarkan hormon insulin yang cukup untuk keperluan badan. Yang keduanya, ia berlaku selalunya di tengah-tengah pregnancy atau second trimester ataupun hingga ke akhir atau third trimester. Kadang-kadang boleh berlaku gestational diabetes mellitus. Doktor, bahayakah kencing manis ketika mana? Sudah tentu, kerana kencing manis mempunyai banyak komplikasi. Anda perlu mengawal kencing manis anda supaya gula sentiasa di dalam julat normal, supaya tiada komplikasi yang berlaku. Komplikasi yang pertama yang anda perlu tahu adalah kematian bayi. Di awal kandungan kita panggil abortion ataupun miscarriage ataupun keguguran. Di akhir kandungan 8 hingga 9 bulan kita panggil intrauterine death atau kematian bayi. Ini berlaku kerana gula yang melebihi julat normal menjadi toksik kepada bayi. Kalau ini berlaku setiap hari untuk beberapa hari atau beberapa minggu, ini akan mengakibatkan baby meninggal di dalam perut. Situasi pertama, seorang wanita yang baru berkahwin datang dengan keguguran. Selepas beberapa bulan, dia gugur kali kedua. Selepas beberapa bulan, dia gugur pula kandungan yang ketiga. Dia tidak pernah check up di mana-mana klinik atau hospital. Apabila telah diperiksa bahawa wanita ini mempunyai kencing manis, dia tidak pernah tahu dia mempunyai kencing manis, maka dia tidak pernah mendapatkan apa-apa rawatan. Dan apabila dia mengandung, gula yang tinggi ini sudah tentu akan mengakibatkan keguguran kepada bayi anda. Situasi yang kedua, sekiranya anda mempunyai kencing manis, anda perlu melakukan blood sugar profile atau BSP, sama ada di klinik atau di rumah sekiranya anda mempunyai mesin dan strip di rumah. Dan BSP ini perlu berada di dalam julat normal. Seorang wanita ini mempunyai BSP yang melebihi julat normal, merah, merah, merah dan merah. Dan dia didatangi dengan kematian bayi pada usia ke-32 minggu atau 36 minggu. Situasi yang ketiga, seorang wanita mempunyai BSP yang sangat cantik tercatat di dalam buku merahnya. Namun apabila minggu ke-37 datang ke hospital kerana contraction pain, didapati bahawa babynya telah meninggal dunia. Apa sebenarnya yang berlaku? Yang pertama, mungkin dia tidak jujur dengan BSP yang dicatat. Yang kedua, mungkin dia salah teknik. Yang ketiga, mungkin dia kawal makan hanya waktu hari BSP. Selain hari BSP, dia makan apa dia nak, dia masak apa dia nak, dia makan fast food dan sebagainya. Maka gula-gula ini menjadi toksik kepada baby dan menjadi asbab kematian bayi. Komplikasi yang kedua ketika kencing manis adalah makrosomic baby atau baby sangat besar. Di negara Arab, 4.5 kilo dikatakan besar. Di Malaysia, 4 kilo dikatakan besar. Kencing manis yang tidak terkawal menyebabkan lemak berkumpul di bahu. Baby jadi bidang, baby jadi tough. Kepala boleh keluar, bahu tak boleh keluar, bahu sanggut. Kita panggil shoulder dystocia. Ini adalah kecemasan ketika di dewan bersalin kerana boleh menyebabkan sakit saraf, boleh menyebabkan tulang patah dan boleh menyebabkan baby lemas dan kematian ketika bersalin. Yang kedua, apabila baby didapati sedikit besar, kita tak boleh tunggu sampai due date. Jadi anda perlu di-induce. Jadi risiko induction terletak di situ. Yang ketiga, sekiranya baby ini memang betul-betul besar, tiada doktor ingin mengambil risiko maupun anda, jadi anda akan disubjekkan kepada pembedahan atau
cesarean section. Yang keempat, baby besar ini selalunya akan mendapat hypoglycemia atau gula rendah selepas bersalin. Jadi gula ini perlu dipantau setiap 4 jam, paling kurang selama 24 jam. Kerana gula yang rendah boleh menyebabkan banyak komplikasi kepada bayi. Risiko yang ketiga, sekiranya kencing manis anda tidak terkawal, kita akan mendapati anda mempunyai air ketuban yang banyak atau kita panggil polyhydramnios. Kalau anda ingin bersalin, selalunya air ketuban pecah. Sekiranya anda polyhydramnios, air yang keluar itu gushing of fluid sangat banyak keluar dan itu boleh menyebabkan tali pusat terkeluar. Tali pusat terkeluar bahaya kepada bayi kerana boleh menyebabkan baby lemas dan kematian. Kencing manis yang tidak terkawal ketika mengandung boleh menyebabkan kecacatan kepada bayi. Oleh itu anda perlu kawal. Sama ada anda kencing manis sebelum mengandung atau semasa mengandung, gula mesti dikawal di dalam julat normal. Sebarang abnormality boleh menyebabkan kecacatan pada bayi. Bayi ini perlu dibuat detail scan pada usia 5 bulan untuk pastikan tiada apa-apa kecacatan yang didapati. Risiko yang kelima, sekiranya kencing manis anda tidak terkawal, baby anda dalam kandungan ini boleh menjadi obes ketika dia besar nanti dan boleh disahkan mendapat kencing manis. Yang keenam adalah kencing manis boleh menyebabkan komplikasi kepada mata anda dan juga kepada buah pinggang anda seperti kencing manis yang lain. Wanita bagaimanakah yang akan disaring kencing manis? Pertamanya adalah wanita yang mempunyai berat badan berlebihan melebihi BMI 30. Sekiranya BMI anda lebih 30, anda akan disaring untuk kencing manis. Yang keduanya, sekiranya anda mempunyai baby yang besar sebelum ini. Ketika anak yang pertama atau anak yang kedua baby keluar 4 kilo, 4.5 kilo, 5 kilo atau 6 kilo, sudah tentu kandungan kali ini anda akan disaring dengan kencing manis. Yang ketiga adalah sekiranya kandungan sebelum ini memang anda kencing manis, selepas itu tak ada. Kali ini anda mengandung, anda perlu disaring untuk kencing manis. Yang keempat adalah positive family history. Mak anda kencing manis, ayah anda kencing manis, kandungan kali ini anda tentu akan disaring untuk kencing manis. Yang kelima adalah ethnicity. Sekiranya anda Middle Eastern ke Southeast Asian ke, memang ada risiko untuk mendapat kencing manis ketika mengandung. Jadi anda juga akan disaring. Tes apa yang akan dilakukan untuk saringan? Tes yang dilakukan adalah minum air gula. Anda berpuasa pada malam hari, datang ke hospital atau klinik pukul 8 pagi, anda akan diambil darah. Selepas itu anda akan minum air gula 75 gram dalam secawan air. Kemudian selepas 2 jam datang kembali ke klinik atau hospital untuk ambil darah. Jadi kalau fasting blood sugar waktu anda puasa, darah mesti kurang daripada 5.6. Lebih 5.6 adalah kencing manis. Dan 2 hours postprandial, 2 jam selepas anda minum air gula tadi, akan diambil darah mesti kurang daripada 7.8. Lebih daripada 7.8 adalah kencing manis. Namun sekiranya fasting anda memang lebih daripada 7.0, saya akan start insulin directly kerana ini adalah kencing manis yang sangat tinggi. Doktor, bagaimana saya ingin pantau kencing manis? Anda pantau, klinik pantau melalui kaedah Blood Sugar Profile atau BSP. Jadi anda berpuasa pada waktu malam, datang klinik sebelum makan, sebelum minum, cek gula dulu. Kemudian anda makan. Katakan anda makan pukul 8 pagi sampai 8.30. Jadi setengah jam. 8.30 itu anda habis makan. Tambah 1 jam, pukul 9.30. Jadi cek gula selepas itu. Jadi 1 hour postprandial ini kena kurang daripada 7.8. Sekiranya 1 hour postprandial lebih daripada 7.8, kencing manis ini tidak terkawal. Ada sesetengah center atau klinik menggunakan 2 hours postprandial, iaitu anda makan pukul 8, habis pukul 8.30, 2 jam selepas itu 8.30, 9.30, 10.30 baru cek. Sekiranya anda menggunakan sistem 2 hours postprandial, mesti kurang daripada 6.4
6.4, bukan 7.8. Sekiranya lebih daripada 6.4, sebenarnya kencing manis anda ini tidak terkawal dan perlu rawatan. Doktor, apakah option yang saya ada sekiranya saya ingin rawatan untuk kencing manis? Ada dua saja ubat kencing manis. Pertamanya adalah oral hypoglycemic agent atau OHA. Ubat apa itu? Ubat metformin kita bagi. Yang keduanya adalah insulin. Sekiranya dapat dikawal dengan ubat pil tadi, tak payah insulin. Namun sekiranya ubat makan tadi gagal untuk mengawal kencing manis anda kena cucuk insulin. Saya kencing manis, saya telah rawatan. Bila saya akan bersalin? Sekiranya anda kencing manis on diet, maksudnya hanya dipantau tetapi tidak menggunakan apa-apa ubat sekalipun, sama ada ubat metformin ke insulin ke tidak. Jadi sekiranya anda adalah diabetes on diet, GDM on diet, anda akan delivery sebelum 40 minggu. Maksudnya ketika 40 minggu kalau tak bersalin juga, anda akan di-induce. Sekiranya anda kencing manis dengan rawatan, sama ada ubat makan atau ubat cucuk insulin, anda perlu bersalin sebelum 38 minggu. Sekiranya 38 minggu anda tidak bersalin, dipersilakan induction atau cesarean section. Berbeza ke kencing manis yang bersalin dengan orang yang tak ada kencing manis yang bersalin? Dia sangat berbeza, kerana orang yang ada kencing manis sewaktu bersalin gulanya akan dipantau setiap jam. Sekiranya melebihi julat normal, dia perlu diberikan insulin melalui drip. Doktor, apa yang saya perlu expect setelah kelahiran? Anda perlu tahu bahawa baby yang telah lahir perlu dipantau gulanya. Jadi mungkin baby ini bersama anda di ward atau mungkin berada di ward kanak-kanak. Jadi setiap 4 jam akan dipantau, paling kurang 24 jam supaya tiada hypoglycemia berlaku. Yang keduanya, baby ini perlu di breastfeed sekerap mungkin. Yang ketiganya, apa-apa rawatan sewaktu anda mengandung, sama ada ubat makan atau ubat cucuk insulin, perlu diberhentikan dan gula anda dipantau. Sekiranya gula telah normal kepada biasa, anda tidak perlu apa-apa rawatan lagi. Tetapi sekiranya masih tinggi walaupun rawatan telah diberhentikan, rawatan ini akan disambung. Yang keempat, setelah 6 minggu atau 8 minggu postpartum atau 6 minggu atau 8 minggu selepas bersalin, anda kena ingat, anda kena pergi klinik kesihatan, minum air gula kembali. Kerana ini yang selalunya ibu-ibu lupakan atau abaikan, kerana mungkin kencing manis anda kekal di dalam diri anda. Sekiranya anda tidak mempunyai kencing manis, alhamdulillah. Sekiranya kencing manis anda lekat selepas anda bersalin, maka anda perlu ubat kencing manis sampai bila-bila. Soalan yang paling penting adalah pemakanan sewaktu mengandung, GDM. No one size fits all. Maksudnya anda perlu tahu apa yang anda boleh makan dan apa yang anda tidak boleh makan. Rule pertama adalah you have to prepare your own meal. Anda perlu masak sendiri. Pergi ke pasar, beli bahan mentah, masak sendiri di rumah. Kerana apabila anda makan processed food, sama ada di dalam tin ataupun fast food, dia ada additives, dia ada gula, dia ada artificial aroma. Benda-benda ini akan initiate craving dan akan makan dengan lebih banyak, menyebabkan gula anda tidak terkawal. Di samping itu, masak di rumah akan lebih simple, lebih fun dan lebih relaxing. Rule yang kedua, anda tidak boleh skip meal. Anda perlu mendapatkan sarapan, anda perlu makan lunch, anda perlu makan dinner. Kerana sekiranya anda miss apa-apa makanan ini, anda akan lebih makan pada meal yang seterusnya. Contohnya, pagi anda tak makan, lepas tu perut anda dundang-dundang kelaparan. Tengah hari anda akan makan dengan banyaknya. Makan dengan banyak ini menaikkan gula anda. Kencing manis anda akan tidak terkawal. Anda juga boleh membahagi makanan ini kepada small portion, divided into small portion throughout the day. Jadi anda boleh makan sedikit-sedikit setiap 3 atau 4 jam. Kemudian makanan-makanan ini prepare lah 2 atau 3 hari sebelum, masak siap-siap, kemudian freezekan dia. Bila anda nak makan, anda hanya perlu defrost. Yang ketiga, anda perlu mendapatkan kualiti protein.
Protein perlu yang berkualiti, sama ada daripada daging, daripada ikan, daripada ayam, daripada seafood ataupun hasil tenusu macam cheese, macam susu, yogurt dan tofu. Rule yang keempat, anda perlu mendapatkan quality fat. Quality fat ni selalunya dalam biji rin dan juga ke kacang seperti almonds, seperti walnuts, seperti chia, seperti peanuts dan contoh-contoh lain seperti olive oil, coconut oil ataupun avocado. Prinsip yang kelima, anda perlu karbohidrat yang berkualiti. Karbohidrat yang berkualiti ni selalunya didapati daripada buah-buahan, daripada sayur-sayuran, legumes ataupun brown rice. Kita panggil apa? Beras merah. Tapi cuba elakkan beras putih, pasta ataupun roti putih kerana ini mempunyai kanji yang sangat tinggi. Prinsip yang keenam, anda perlu elakkan gula. Gula ni tak kisahlah gula masak biasa ke, fructose ke, brown sugar ke, corn syrup ke, maple syrup ke, agar syrup ke ataupun madu. Elakkan benda-benda manis ini. Dan sekiranya doktor, saya perlukan TO, saya perlukan Nescafe juga. Kalau tidak, saya tak boleh nak segar buat kerja. Jadi anda perlu TO, Milo O, Nescafe O. Tiada gula, tiada susu. Itu lebih baik. Doktor, perlukah saya mengambil susu? Susu sangat penting kerana ada kalsium. Ada wanita yang tidak boleh mengambil pil kalsium, jadi perlu ambil kalsium melalui susu. Jadi susu yang saya nak galakkan adalah low fat milk ataupun susu segar. Ya, anda beli, anda terus minum. Bukan susu tepung. Kerana kebanyakan susu tepung dicampur dengan gula akan menyebabkan kencing manis anda akan tinggi. Dan segala komplikasi akan sampai. Tak kisahlah susu lembu ke atau susu kambing. Buah-buahan macam mana doktor? Buah-buahan pun anda perlu memilih. Sekiranya anda gestational diabetes, anda perlu makan buah yang tidak manis. Sekiranya banana ataupun pisang manis, tak boleh. Papaya manis atau papaya betik manis, tak boleh. Kalau apple hijau tak manis, boleh. Apple merah manis, tak boleh. Jambu batu tak manis, boleh. Jambu merah manis tak boleh. Tembikai tak boleh. Saya harap anda dapat sedikit maklumat mengenai kencing manis sewaktu mengandung dan dapat manfaat daripada video ini. Seperti biasa, sebarkan video ini kepada kawan-kawan yang lain supaya dapat manfaat bersama. Sekian, Assalamualaikum.